Okey, hari ni kita akan sambung AppMath page 104. Okay, rationalizing the denominator for the expression involving set. Okay, seperti yang kita tahu, masa kita buat latihan, kita akan dapat kemungkinan kita akan dapat jawapan macam ni. Okay, ni kemungkinan nombor sini. Nombor 3, 5. So ada the denominator ni pembawah. Pembawah ni ada bentuk set. Ni numerator adalah atas lah. Okay, so bila pembawah ada bentuk set, kita tak nak bentuk yang macam ni. Bentuk ni kita panggil irrational denominator. So kita nak rational denominator. So kita kena darabkan dengan ni M set A dengan M set A. Barulah kita akan dapat denominator ni nombor bulat. Sama juga dengan macam ni. Kita ada dua sebutan dekat denominator dia ni. Okey, ni. Denominator ni ada dua sebutan. Sebutan tu adalah berbentuk tambah. Okey, so kita kena darabkan, multiply with the conjugate set. M set A minus. Kalau tambah jadi minus lah. Kita kena darab dia. B. Divide by M set A minus N set B. Okay, so sama juga dengan kalau kita dapat sebutan denominator pembawah dia ni ada dua sebutan dengan tolak. So kita kena darab dengan conjugate set plus A plus N B. Plus N B. Okay, so kita tengok example 14. Okay, look at example A. Okay, kita ada bentuk irrational denominator ni. Ni irrational kita panggil sebab dia ada set ni. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, kita ambil dia punya soalan. Okay, soalan ni sebenarnya dia darab dengan 1. So kita boleh je nak darab 2 per 2, 3 per 3. Tapi bila dapat bentuk set macam ni, denominator kita nak jadikan dia rationalize dia, kita kena darabkan dengan set ni 5 set 3 darab set 3. Okey, so bila kita darab 1 darab dengan 5 set 3, kita akan dapat jawapan ni lah. Okey, ni pula bila kita darab 5 darab 5 dapat 25. Set 3 darab set 3 kita akan dapat 3. Macam mana dapat 3 ni kita dah belajar dalam subtopik yang lepas, iaitu set 3 darab dengan set 3 dia akan jadi 3 darab 3. So 9 dia akan jadi 3. Dapatlah macam ni. So kita simplifykan dia. Ni dapat 75, tekan-tekan kalkulator. Ni 1 dapat dengan 15. Okay, so jawapan last kita adalah set 3, 15. Okay, untuk B pula, okay, cikgu padam sikit sini. Okay, untuk B pula, kita ada denominator ni ada tambah. So, macam mana nak selesaikan? Kita ikut arahan yang tadi. Dia kata kalau ada tambah kat bawah ni, kita kena darab dengan nombor yang sama dengan denominator. Nombor yang sama tapi kita jadikan dia tolak. Okay, so dia tolak. Okay, so kita darab seperti biasa. 1 darab dengan ni, kita akan dapat nombor asal lah. Set 3. And then this one kita kena kembangkan, expand. So macam mana nak expand? 7 darab dengan 7, 49. Punca kuasa 2, punca kuasa 2, 2. Yang ni pula kita jadi tolak, 35. Set 3, set 2. Yang ni pula kita akan dapat tambah 35, set 3, set 2. Yang ni pula kita akan dapat tolak 5 kali 5, 25 plus 3. Okay, so bila kita selesaikan, okay, cikgu nak awak tengok yang ni. Nombor ni dengan nombor ni adalah sama.
kita ada punca kuasa 2, sini pun set 2, set 3, sini set 3, 35, sini 35. Cuma bezakannya tolak tambah. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat jawapan kosong. Sini bahagian ni. Okay, and then sini ni kita boleh tekan kalkulator. Bila kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan dia 23. Atas salin je lah. So, kita dah dapat dekat sini dah dapat rationalize the denominator. Okay, so untuk soalan C pula. Okay, soalan C, cikgu ambil, cikgu potong, cikgu padam sikit sini. Tak cukup ruang. Okay, so kita ada 1 dengan 2 set 3 tolak 5 set 7. So, bila tolak, kita kena darabkan nombor yang sama dengan denominator tapi kita ubah kepada tambah. Okay, so dia akan jadi. Okay, so ni samalah. Bila kita darab ni, jadi nombor yang sama. 2 set 3 tambah 5 set 7. Bawah ni kita expandkan dia. Okay, expand ni. Sama macam tadi darab. So, dapat 4 darab 3. Yang ni pula tambah 10 set 7 set 3. Ni pun sama. Tolak 10 set 7 set 3. Tolak 5 kali 5, 25 darab dengan 7. Okay, so bila kita selesaikan yang atas salin je. Okay, yang bawah ni, yang ni dah jadi kosong. Yang tu kalau kita kira, kita akan dapat negatif 163. Negatif ni kita boleh tulis sini ataupun kita boleh tulis dekat sini, tengah-tengah dia. Inilah jawapannya. Okay, kita tengok example 15. Rationalize the denominator and simplify. Okay, so kalau bentuk macam ni, kalau awak perasan, dia ada tambah 1, tolak 1. Atas numerator dia tambah, bawah numerator dia tolak. So, kita pilih yang denominator. Set 3, 1 tolak 3. Okay, so yang ni tambah, yang ni tolak. So, kita pilih yang tolak denominator tu. Kita ambil nombor dia. So, kalau tolak, kita akan jadi tambah. Nombor yang sama, kita akan jadi tambah. Okay, so kita darabkan lah. Buat warna biru sikit. So, bila darabkan, dia jadi macam ni. Okay, so kita finalizekan dia. Okay, so ni 1 darab 1 dapat 1 lah. 1 darab set 3 jadi tambah set 3. Yang ni pula tambah set 3. Lepas tu tambah 3 sahaja. Sebab set 3 darab set 3, 3. Yang bawah pula kalau kita darabkan 1 darab 1, 1 tambah set 3 tolak set 3 tolak 3. Okay, so bila kita selesaikan. Okay, 1, ambil merah, 1 tambah dengan 3, dia akan jadi 4. Okay, set 3 dengan set 3 adalah set yang sama. So, ada set macam X lah. X tambah X jadi 2X. So, yang ni pun akan jadi 2 set 3. Okay, yang ni pula 1 tolak dengan negatif 3, kita akan jadi negatif 2. Yang ni set 3 tambah, yang ni tolak. So, kita boleh hapuskan. So, dapatlah jawapan macam ni. Okay, bila dapat jawapan macam ni, kita tengok nombor denominator dia ni. Okay, so kita ada sebutan. Okay, sebenarnya ni boleh kita hapuskan. Kenapa boleh hapuskan? Okay, so dia kalau kita pecah-pecahkan, dia akan dapat macam ni. Okay, so bila kita simplify, kita akan dapat sini 2, sini 1. So, bermaksud negatif 2 lah. Sebab positif, negatif, negatif. Yang ni pula positif, negatif, negatif.
2, 2. So, tinggal set 3. So, dapatlah jawapan. Okay, another. Okay, kita tengok example 16. Okay, bila dapat soalan yang lebih panjang macam ni, dia nak jadikan single fraction, kita kena darabkan dengan denominator dia. Kita tengok denominator ni ada tambah. So, sini dia akan jadi tolak lah. So, ambil denominator yang sama. Atas pun sama. Okay, yang sebelah sini pun sama. Tengok sini tolak. So, kita jadikan dia tambah. Darab dengan denominator tambah. Okay, so bila kita darabkan, guna warna biru pula. Okay, so ni 1 darab dengan 5, so akan dapat 5 lah. Okay, so 1 darab dengan set 7, dapat positif set 7. Negatif 3 darab dengan 5, negatif 5 set 3. Negatif set 3 set 7. Okay, kita buat yang ni dulu. Okay, ni kita selesaikan denominator dia. 1 darab 1, 1 tambah set 3 tolak set 3 tolak 3. Okay. So, dekat sini ni kita boleh nampak dah. Okay, yang ni boleh hapuskan. So, 1 tolak 3 dapat negatif 2. Boleh? Okay, yang ni pula tinggal macam ni je lah. Kita salin je dulu. Yang sama. Okay, kita selesaikan sebelah sini pula. Okay, yang ni pun sama. Kita kena darabkan 4 darab 1 dapat 4. 4 darab set 3 tambah 4 set 3. Negatif 7 darab 1. Negatif set 7 tolak set 7 set 3. Dan kat bawah ni pun sama. 1 darab 1, 1 tambah set 3 tolak set 3 tolak 3. So, bila kita selesaikan. Okay, saya guna pen merah. Yang ni tambah tolak jadi kosong lah. So, sini negatif 2. So, ni tambah. Okay, so kita pun yang atas ni salin. Okay, so yang bawah ni kita boleh buat dia sebagai bila kita gabungkan. Okay, bila kita gabungkan, ni jadi negatif 2 lah kat bawah. So, atas ni bila kita dah gabung, ni, ambil atas ni dia gabung. So, kita ambil nombor-nombor bulat dulu untuk diselesaikan. Tambah 5, tambah 4, so jadi 9. Okey, set 7 kalau kita tengok ada tambah set 7, tolak set 7 boleh jadi kosong. Okey, yang ni pula ni. Okey, kita ada tolak 5 yang ni. Set 3 dengan tambah 5. Macam X lah, kita anggapkan sebagai set 3 tu adalah X. So, tolak 5X tambah 4X, so jadi tolak 1. So, 1 tak payah tulis, kita tulis set 3 sahaja. Ni. Bila kita gabungkan, cikgu buat atas ni dulu lah. Tolak 5 set 3 tambah 4 set 3. Set 3 ni kan nombor yang sama. So, tolak 5 tambah 4 jadi negatif 1 set 3. Maksudnya set 3 je lah. Set 3. Okey, lepas tu yang belakang ni pula kita ada yang sama juga, set yang sama. Kalau awak perhatikan, set yang sama. Ada 3, 3, 7, 7. Okey, so dia ada 2 kali. So, kita tulis dulu set tu. Okey, set 3, set 7. Okey, so anggapkan sebagai X. Contohlah kita anggap ni X. Sini pun kita anggapkan dia X. So, tolak X bermaksud tolak 2. Ni kita anggapkan X tadi. Tolak 2. So, kita boleh selesaikan. Okey, selesaikan lagi. Boleh selesaikan lagi. Kenapa ni? Tolak ni, kita boleh jadikan dia positif ni kat bawah ni.
So, macam mana nak jadikan dia positif? Kita keluarkan negatif sebelah sini. So, bila kita keluarkan negatif, sini jadi negatif. Sini jadi negatif, sini dah jadi positif, sini dah jadi positif. Bila kita keluarkan negatif, kita boleh hapuskan ni. So, dapatlah jawapan seperti macam buku teks tu lah. Negatif 9 tambah set 3 tambah 2. Yang ni kita boleh jadikan dia dalam satu kurungan. So, set 21 over 2. Okay, kita tengok. Okay, untuk latihan, cikgu nak awak tengok muka surat 106. Kita ada self practice 4.7. Cikgu nak awak buat nombor 1A sampailah I. Okay, ada masalah boleh message cikgu. Okay, terima kasih.